A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahi wahdah allazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang penonton, sidang pendengar, khususnya ibu-ibu muslimat-muslimat Surau Al-Amin, Bandar Tun Hussein On, Ceras. Alhamdulillah, kita dapat bertemu sekali lagi pada bulan Syawal ini untuk kali yang kedua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita bertemu sekali lagi. Yang saya mohon maaf atas masalah yang timbul. Tak dapat saya nak online pada jam 10 pagi seperti jadual yang sepatutnya. Jadual kita yang sepatutnya, ibu-ibu sekalian, kalau siapa yang ikut daripada minggu lepas balik lepas kita cuti, saya janjikan kuliah saya pada jam 10 pagi. Jadi pagi ni saya anjakkan kepada 10.30 pun terlambat lagi. Sebab untuk makluman, bermula daripada hari ini, anak-anak saya pun 3 orang. 3 orang anak saya semuanya kelas online juga. Jadi saya set upkan tadi, tengokkan kelas mereka. Yang tadika pun online juga, advance sama sekarang ni. Itu yang jadi terlambat tadi, saya minta maaf. Maka Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada pagi ini. Lebih kurang pada 10.40 baru dapat kita mula. Maka saya mohon maaf atas kelewatan yang berlaku. Ini pun dapat saya duduk ni lepas saya set up anak-anak punya kelas semua. Alhamdulillah. Baik, dan boleh lihat, khususnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, muslimat-muslimat, Jemaah Surau Al-Amin, Bandar Tun Hussein On. Tajuk pembincangan kita pagi ini setelah pada minggu lalu. Kalau siapa ingat ataupun kalau tak sempat nak join, boleh scroll balik lah Facebook saya. Kita bincangkan pada minggu lepas, Alhamdulillah, sambungan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah pada bab berkaitan dengan cincin Rasulullah SAW. Kalau siapa yang ikut kelas minggu lepas dan siapa yang ingat lagi, kita bincangkan minggu lepas bab cincin Nabi, kita dapat habiskan Alhamdulillah. Dan kita masuk sikit muqaddimah bab yang seterusnya, iaitu bab pedang Rasulullah SAW. Dan menariknya, Imam At-Tirmizi rahimahullah, beliau dalam menyusun bab-bab itu pun ada dia punya hikmah dia, atau dia punya rahsia dia. Dia dikumpulkan bab-bab hadis-hadis dalam Syama'il Muhammadiyah dengan turutan yang ada hikmah-hikmah di dalamnya. Sebagai contoh, dalam muqaddimah yang kita bincang itu, bab pedang Nabi SAW adalah simbolik kepada apa? Simbolik kepada peperangan, simbolik kepada, orang kata, pertumbuhan darah, pergaduhan dan sebagainya lah. Dalam masa yang sama, perang hanya tercetus. Kalau dalam Islam, begitulah adabnya, begitulah hukumnya, bermula daripada zaman Nabi SAW. Perang hanya berlaku setelah apa? Setelah perdamaian dan diplomasi tak dapat ditegakkan, tak berjaya. Islam datang dah tawarkan agama, syariat Allah, tak nak, tak apa. Tawarkan perlindungan, duduk bawah Islam pun tak nak juga. Jadi simbolik kepada diplomasi ni apa? Simbolik kepada diplomasi adalah cincin Nabi SAW. Jadi Ustaz, apa kaitan? Apa kena-mena kan? Apa kaitan di antara cincin Nabi SAW dan perdamaian ni? Jadi jangan lupa, dalam 2 bab cincin Nabi kita dah bincangkan. Cincin adalah simbolik kepada perdamaian dan diplomasi, kerana surat-surat Nabi SAW dihantar kepada kerajaan-kerajaan, pemimpin-pemimpin luar, dengan dicop menggunakan cincin baginda sallallahu alaihi wasallam.
Di cincin Nabi itu simbolik kepada perdamaian, simbolik kepada diplomasi. Maka diletakkan bab cincin sebelum bab pedang. Yang maksudnya, habis bab cincin Nabi, seolah-olah seumpama orang kata habislah tentang perdamaian, maka masuk bab pedang. Simboliknya pedang ni adalah peperangan. Tak berjaya perdamaian, tak berjaya diplomasi, maka terpaksalah terjumus kepada peperangan. Maka pedang simbolik kepada peperangan. Jadi bab itu kita dah bincang itu mukadimahnya, yang insya-Allah kalau panjang umur kita sambung pula nanti dalam pertemuan yang seterusnya, iaitu Syama'il Muhammadiyah. Itu tajuk kita minggu lepas. Dan alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita sambung pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bab ataupun ayat Allah yang masih kita sedang bincangkan, iaitu ayat 35. Ini rasanya kita berhenti masa bulan puasa itu. Bulan puasa itu kita berhenti. Jadi kita sambung balik ayat 35 ayat 35 surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-6. Muka surat ke-6 juzuk pertama. Baik. Kalau siapa ibu sekalian yang tanda, yang ingat lagi, kita berhenti pada pertengahan ayat sebenarnya. Pada tengah-tengah ayat 35. Jadi kalau sempat pagi ni insya-Allah kita sambung ayat yang ke-36. Tengok kalau sempat. Baik. Ayat 35 pagi ni kita sambung daripada firman Allah Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ayat 35. Kalau sempat kita tengok sekali ayat 36. Baik, firman Allah Ta'ala yang bermaksud wala, dan janganlah. Maknanya Allah larang. Tak boleh. Jadi larangan Allah di sini maksudnya haram. Haram, berdosa. Ataupun benda itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Taqraba, janganlah kamu berdua hampiri. Dia yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nanti kita akan lanjutkan bincangannya. Kalau betul-betul kita perhatikan ayat tentang Nabi Adam dan isterinya Hawa ini, ia adalah larangan bukan untuk makan, kan? Buah tu yang kita sebut itu bukan buah khuldi. Ia asalnya Allah sebut dengan perkataan pokok, kan? Pokok je. Pokok macam ayat ni lah, kata Allah pokok. Itu yang kita lihat disebut dalam firman-Nya. Jadi buah yang sampai kita letak nama khuldi itu dalam tafsir. Dalam tafsir, pendapat ulama dan sebagainya. Baik. Jadi kalau betul-betul kita perhati, Allah bukan melarang makan buah. Kan? Bukan melarang ambil daripada pokok tu. Tapi larangan Allah Ta'ala adalah jangan dekat. Jangan kamu dekati, jangan kamu hampiri. Dan kamu di sini merujuk kepada dua orang ataupun dua manusianya, iaitu Nabi Adam dan isterinya dan pasangannya Hawa. Ini yang kita dah sebutkan itu. Kalau siapa ingat pada bulan Ramadan itu kita bincangkan ini, yang mana Allah sebut dengan perkataan taqraba. Dia ada alif situ. Ada alif situ menunjukkan ada dua orang. Ada dua orang yang ditujukan perintah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang ini merujuk pada Nabi Adam dan pasangannya Hawa. Dan jangan kamu hampiri, iaitu kamu berdua, hadhihi syajarah, pokok ni. Pokok ni lah yang buahnya orang Melayu kita ataupun sebagai ulama kata buah khuldi, ataupun ia buah sebenarnya yang disebut oleh iblis ataupun syaitan. Syajaratul khuld wa mulkil la yablah. Itu yang disebut oleh Allah dalam surah Toha. Kata syaitan, kata iblis, inilah dia buah yang menyebabkan bila kamu makan, kamu akan menjadi kekal di dalam syurga Allah SWT. Dalam masa yang sama, Allah menyebutkan dalam ayat ini dengan perkataan pokok. Fatakuna. Jadi kalau makan, kalau buat apa jadi? Kalau makan, kalau dilanggar larangan ini, fatakuna minaz zalimin, maka jadilah kamu berdua akan orang-orang yang zalim. Zalim, menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu minta Allah, khususnya muslimat-muslimat surau Al-Amin, Bandar Tuan Sion, dan secara umumnya tuan-tuan puan yang menonton live kita pagi ini, alhamdulillah.
dibawakan kuliah kita ini oleh Surah Al-Amin Bandar Tun Sion, yang sebenarnya ia adalah kuliah bagi muslimat-muslimat, Surah Al-Amin Bandar Tun Sion. Baik, yang pertama, kita nak ambil pengajaran pertama di sini, iaitu bagaimana larangan di dalam Islam. Walaupun kalau kita tengok ayat ni tuju kepada Nabi Adam kan, dia punya larangan ni tentang pokok tu lah, buah daripada pokok tu. Tapi sebenarnya tuan-tuan puan sekalian, ibu-ibu macam Allah, kalau kita tengok larangan-larangan agama yang lain pun banyak disebut oleh Allah dalam bentuk jangan dekat. Dia jangan kita ingat dalam ayat ni je, jangan kita ingat dalam kisah ni je. Tapi sebenarnya larangan Allah Ta'ala itu banyak berlaku dalam bentuk tak boleh dekat, tak boleh hampiri. Tuan-tuan puan sekalian, saya minta maaf kalau dengar ada lagu background tu. Itu anggaplah angin-angin sepoi bahasa. Sebab saya kuliah di ruang tamu ni, anak-anak pun duk ada dalam keadaan mereka pun tengah ambil aktiviti juga. Dia ada suara-suara tu, minta maaf. Saya minta maaf bagi pihak anak ni lah. Boleh pula dia menyanyi kan. Saya dah beritahu tadi saya ada kuliah. Baik, dia pengajaran pertama di sini, tuan-tuan dan puan, ibu-ibu yang minta Allah, bagaimana ditegaskan bahawasanya larangan dalam syariat itu banyak ditegaskan oleh Allah, oleh syariat dalam bentuk jangan hampiri, jangan dekati. Ini kita melihat dalam arahan yang sangat masyhur, yang sangat saya yakin kita pun tahulah benda ni benda yang berat, iaitu dalam jenayah yang berkaitan dengan zina. Zina ni, sebab itulah tuan-tuan puan, ibu-ibu minta Allah, jangan kita menganggap zina ni perkara yang kecil. Kenapa? Kerana sebenarnya zina ni dia nak sampai kepada perbuatan tu kan. Perbuatan ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab Melayu dipanggil batang celak masuk dalam botol celak tu, nak boleh sampai kepada perbuatan maksiat tersebut, dia kena lalu banyak maksiat lain. Maknanya boleh sampai kepada zina tu, dia kena lalu macam-macam maksiat lain. Itu yang orang kata bertingkat-tingkat tu kan. Dia selalu orang kata duit lah, rezeki lah, apa lah. Tapi jadi dosa daripada Allah tu pun datang dalam bentuk itu. Dosa tu pun datang dalam bentuk yang bertingkat-tingkat, bertimpa-timpa. Sebab apa? Nak boleh sampai kepada maksiat tujuan dia, dia kena lalu dulu maksiat yang lain. Jadi itu yang berlaku, yang melibatkan zina tu. Di zina ni dia dah mula daripada perhubungan lagi kan. Perhubungan ni maksudnya kau jumpalah, kau WhatsApp lah, ataupun kau kata telefon lah. Mungkin timbul isu, tak telefon pun tak boleh ke, suara je tak nampak pun. Ataupun mungkin ada yang timbulkan isu, tak berjumpa pun tak boleh ke ni, jumpa tengah ramai ni, jumpa dekat pasar, bukan sunyi-sunyi pun. Dia sebenarnya tuan-tuan puan, walaupun pada zahir perbuatan itu nampak macam harus, tapi kena ingat pada akhirnya tujuan daripada perbuatan tu apa. Tujuan daripada perbuatan tu memang dah ada terselit di dalamnya perkara yang tak baik. Ataupun tujuan perbuatan tu jumpa kat pasar, jumpa dekat bus stop, tapi dalam masa yang sama apa yang berlaku itu adalah permulaan. Dia ada susulan lagi. Jadi maknanya ini perkara yang melibatkan larangan yang banyak dan juga berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam masa yang sama, inilah yang akhirnya juga disebutkan di sini. Pokok yang akhirnya buah itu dimakan, dimakan hasilnya buahnya oleh Nabi Adam dan pasangannya, itu adalah asalnya adalah merupakan larangan Allah dalam bentuk jangan hampir. Jangan dekati, wala taqraba, jangan hampiri, jangan dekati. Inilah yang kita dapat pegang sungguh-sungguh, tuan-tuan puan sekalian. Apa yang banyak juga berlaku dalam syariat Allah, larangan berlaku dalam bentuk jangan hampiri, zina. Ataupun begitu juga Allah tegaskan dalam konteks harta anak-anak yatim pun sama. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Di harta anak yatim begitu Allah tegaskan, bila mana ia adalah harta anak yatim di tangan kamu sebagai tanggungjawab, sebagai amanah, maka janganlah berani-berani nak dihampiri, melainkan bila ada keperluan, melainkan bila ada apa-apa yang melibatkan masalah anak-anak yatim tersebut. Jadi kata Allah, bila tak ada apa-apa keperluan, wala taqrabu, jangan kamu
hampiri harta-harta tersebut. Baik, tuan-tuan puan sekalian, ini yang pertama. Banyak larangan syariat itu berlaku dalam bentuk jangan hampiri, jangan dekati. Kita bawa kepada isu yang kedua. Isu yang kedua, tuan-tuan puan sekalian, mengapa jangan hampiri? Kan? Mungkin ada yang tanya, Ustaz, mengapa tidak jangan buat je? Ataupun mengapa tidak jangan lakukan? Mengapa jangan hampiri? Baik, tuan-tuan puan sekalian, maka timbul isu yang kedua, iaitu bagaimana Allah SWT menegaskan jangan hampiri ini, ataupun syariat Islam juga, ia merujuk kepada sifat manusia secara umumnya adalah makhluk yang mudah terikut, makhluk yang mudah terpengaruh. Sebab itu kita pun selalu guna perkataan terjerumus kan. Dia mula dekat tebing-tebing dulu, dekat tebing, kemudian lalu akhirnya terjatuh dan terjerumus. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, itulah kelemahan diri kita. Saya ni pun tak payah kata orang lain lah. Saya pun sama, kita semua sama ada yang betul-betul menyebabkan dosa, waliyadzubillah, ataupun yang menyebabkan benda lara, ataupun pembaziran, ataupun apa-apa yang tak baik. Dia adalah perkara yang sebahagian besarnya berpunca daripada kita kata pengaruh, pengaruh dan terpengaruh. Itu yang menjadi sifat semula jadilah. Sebab kita sebagai manusia, kebiasaannya kalah bila berhadapan dengan benda yang banyak, berhadapan dengan trend ataupun berhadapan dengan fenomena. Di kita yang tak ramai individu ni kalah lah. Itu yang akhirnya syariat tegaskan apa saja perkara yang dilarang oleh Allah Taala, wala taqrabu, ataupun ini yang disebut juga di dalam ayat ni, wala taqraba, jangan kamu berdua hampiri. Ini hikmahnya. Islam menegakkan dikarenakan kita ni lemah, mudah terjerumus, mudah terikut, mudah tersungkur bila ada trend apa-apa benda-benda yang tak elok dan sebagainya, maka antara cara yang terbaiknya adalah jangan kita hampiri. Baik, dalam masa yang sama, kalau ia sekadar benda yang makruh kan, ataupun ada orang kata, Ustaz, kalau pergi berdakwah takkan tak boleh pula kan, nanti macam mana? Takkan terbiar je mak rempit ke, mak dadah ke, kalau tak ada orang berdakwah. Tuan-tuan puan sekalian, maka kalau kita memang ada perancangan yang betul, maknanya kita ada kekuatan kan nak pergi berdakwah kepada mak ayah contoh, kita nak masuk segala lorong-lorong yang tak baik itu, ataupun nak berdakwah kepada golongan-golongan yang tak elok dan sebagainya. Jadi kena ada betul-betul strategi. Jangan main langgar je, ataupun jangan main belasah je. Itu yang akhir mudah berlaku terjerumus. Biarlah kita bergerak dalam ada organisasinya, ada NGO-nya, ada stepnya, ada silibusnya. Jangan kata sekadar nak dakwah je kan, bawa kamera sana sini, dia berdakwah kepada mak rempit, budak tu nak basikal lajak, dia pun basikal lajak juga kan. Ni ustaz ni kan, nak kata ustaz bagus ni, dia pergi sana, dia pergi sini dakwah, tapi dalam macam mana tak ada strategi. NGO pun tak ada, seorang-seorang dia je. Ya akhirnya dikhawatiri lama-lama dialah yang terjerumus. Bukan dia menarik mad'u, bukan dia menarik sasaran tu kepada kebaikan, tapi sasaran tu yang menarik dia kepada dunia yang tidak baik, ataupun sasaran tu yang menarik dia kepada maksiat yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah taala sekalian, ini pengajaran kedua, pengajaran kedua yang kita lihat daripada ayat yang kita bincangkan, iaitu firman Allah Taala, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Yang pertama kita sebut tadi, banyak larangan-larangan dalam syariat itu berlaku dalam bentuk jangan hampiri. Jadi bukan jangan buat aja, hampiri pun jangan. Yang maknanya tuan-tuan, bila sampai dah terbuat tu, kita dah lalu banyak benda yang tak baik. Macam zina tadi, bila dah sampai kepada zina, waliyadzubillah, maknanya dah ditempuh maksiat yang lain tu. Boleh jadi ada 5 dosa yang dia dah buat, boleh jadi ada 6 dosa sebelum datang kepada zina tu. Itu belum lagi tuan-tuan sekalian, kalau zina tu lepas pada zina tu, lepas pada zina, kalau kata berlaku kehamilan apa semua, dah buang pula bayi, kok mati dah dosa membunuh pula, kok tak mati pun bayi tu berdosa juga, sebab mengabaikan kewajipan dan tanggungjawab. Maka
inilah yang bawa kepada isu kedua tadi. Mengapa banyak larangan itu dalam bentuk jangan hampiri, kan? Mengapa bukan jangan buat, jangan lakukan, jangan laksanakan, kerana Allah mengetahui kelemahan manusia sebagai makhluk. Salah satunya, manusia ini adalah makhluk yang mudah terikut, mudah terjerumus. Pantang ada trend apa pun, dia lah yang follow. Lagi-lagi kalau daripada negara tu, kan, kalau daripada negara-negara yang sejuk-sejuk tu, dia yang laju, kan. Orang tu dia ada makan ayam goreng, kita pun sama. Padahal Malaysia ni dah lama makan ayam goreng dah. Nak rasul lah ayam goreng yang negara lain pula. Sebab pun tengah trend ni ustaz, pedas ayam goreng dia. Kau kata negara tu ada trend dia punya mi segera, kita pun sama. Maka keadaan manusia yang mudah terikut ini menyebabkan ia adalah perkara yang akhirnya menjadikan larangan syariat itu berlaku dalam bentuk-bentuk yang kita kata bentuk-bentuk yang ditegah. Jangan dekati ataupun jangan hampiri. Baik, tuan-tuan pemcik Allah Ta'ala, saya minta maaf tak dapat lama pada pagi ni, kerana anak-anak masih lagi tengah kelas online tu, nak kena tengokkan, nak kena monitor dia punya kelas. Jadi saya minta maaf, walaupun kuliah online kita dah banyak kali dah, kan, daripada sebelum puasa lagi. Waktu PKP tu pun kita dah buat kelas online lah. Cuma hari ni dikarenakan anak-anak saya pun dah mula kelas online belaka 3 orang. Jadi waktu ni pun dia punya kelas pun, jadi saya minta maaf tak dapat nak lanjut panjang-panjang, nak tengokkan mereka punya kelas tu okey ke tidak apa semua. Sebab hari ni hari pertama pula tu. Hari ni hari pertama pula, dan kita punya kelas muslimat ni pun memang jadualnya hari Senin pula pun. Jadi saya minta maaf, saya tak dapat nak lama-lama. Yang mana anak-anak saya pun tengah duk online juga ni. Jadi saya nak tengokkan kelas mereka untuk hari yang pertama ni okey ke tidak ke, sebab dengar macam ada problem tu. Jadi untuk pagi ni tuan-tuan puan sekalian, saya minta maaf tak dapat nak betul-betul lama seperti biasa, kerana kebetulan hari ni pun anak mula kelas online 3 orang. Jadi saya nak tengokkan mereka punya kelas okey ke tidak. Sebab mereka punya kelas tu sampai petang. Jadi kalau boleh biar dapat betul-betul berjalan dengan baik lah. Jadi untuk pagi ni saya minta maaf sangat, dapat sekejap je, sebab kebetulannya bertemu dengan anak-anaknya kelas yang juga mula pada hari ini. Jadi insya-Allah ada masa kita akan sambung lagi dalam pertemuan-pertemuan yang seterusnya. Yang pagi ni kita akan berhenti setakat ni dulu, sebab anak-anaknya kelas pun ada lagi banyak ni, saya nak kena tengokkan juga, yang mereka juga secara online. Dia mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pagi ni. Jadi khusus untuk ibu-ibu muslimat surah Al-Amin Bandar Tun Sion, mungkin tak lama dah kita akan berkuliah di surau balik, insya-Allah. Diharapnya kita dapat kuliah di surau lah nanti. Sebab cara online anak-anak pun ada kelas ni, jadi payah, jadi banyak bertembung. Itu saja, wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.